المجاهدة نور وحلاوة يقذفها الله في قلوب من يشاء من عباده ولكن الإلهام والخواطر والكشف والرؤى ليست من أدلة الأحكام الشرعية ولا تعتبر إلا بشرط عدم اقتضائها بأحكام الدين ونصوصه. Okey. Iman yang benar, iman yang jujur, ibadah yang sah dan juga mana mujahadah kita adalah cahaya dan kemanisan yang dilontarkan Allah ke dalam hati hamba yang dikehendaki. Okey. Ilham, lintasan hati ataupun inspirasi dan juga mana mimpi, bukan dalil hukum syarak dan tidak diterima kecuali ia tidak bercanggah dengan hukum syarak. Maknanya asas ini Imam Banna nak memperbetulkan pegangan kita dalam satu isu yang sangat besar, yang sangat bersentuh dengan kehidupan kita seharian. Dan banyak orang jatuh dalam bab ini, banyak orang tersungkur dalam bab ini. Jadi Banna tak nak lagi kita terlibat dalam kejatuhan, penyelewengan dan kesilapan-kesilapan ini. Jadi sebab dia kata, kalau kita beriman dengan iman-iman yang sebenar-benarnya, jujur kepada Allah Ta'ala, maka kita akan mendapat halawatul iman itu, kemanisan iman. Dan dia dilontarkan dalam hati kita insya-Allah. Dan biasanya apabila ada iman macam ini, dia akan ada di sana anugerah Allah Ta'ala kepada dia, sama ada kasyaf ke apa-apa. Itu akan dibincangkan dalam asas yang keempat. Tapi di sini dia nak menjelaskan ilham, lintasan-lintasan hati ataupun inspirasi kita, firasat-firasat kita dan mimpi bukan dalil hukum syarak. Bukan dalil hukum syarak dan tidak diterima kecuali dia tidak bercanggah dengan Al-Quran, tidak bercanggah dengan syarak. Kalau dia bercanggah dengan syarak, siapa pun toknya yang memimpi tu, Tok Dek ke, Tok Mufti Azhar ke, Tok Mufti Diarul Masriyah ke, siapa ke, sekiranya bercanggah dengan syarak, macam dia kata mimpi boleh bunuh, hadza tak boleh jadi hujjah yang mengatakan halal membunuh orang-orang yang tunjuk perasaan di malah di Malaysia. Malah di Malaysia kan. Mufti mana? Mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan. So, dalam hal yang seperti ini, kita balik kepada syarah yang dikemukakan oleh Imam Banna Syahid. Okey. Asas ini dia membincangkan 3 isu penting. Pertamanya al-iman as-sadiq, iman yang benar, iman yang jujur. Kemudian al-ibadah as-sahihah wal mujahadah, ibadat yang sah dan mujahadah kita. Mujahadah kita melakukan ibadat sama ada dengan qiyamul lailnya, dengan apa semuanya lah. Kita mujahadah baca Quran, mujahadah berzikir, mujahadah istighfar dan sebagainya. Kena mujahadah juga Syekh. Kadang-kadang tak dapat yang 100 hari tu. Memang kadang-kadang miss, tak dapat. Sebut Allah dah tak dapat. Hari Sabtu lepas tak datang dah hari Sabtu hari ni ya. Hari Sabtu tak dapat. Hari ni hari Ahad. Hari Ahad kalau tak buat hari ni yang 100 tu, hari besok dah tak ada dapat kan. Yang 1 juzuk Quran tu sekarang tinggal setengah juzuk kan. Kalau kita tak buat, datang besok kita dah tak ada dah. Sebab nafas kita tak berulang balik kan. Sekali nafas kita habis dah, nafas yang baru pula. Nafas yang balik tu tak boleh recall balik dah. Jadi sebab itu maknanya ibadah yang sah dan mujahadah kita dalam melakukan ibadah ini ada lebih ke sana. Kemudian masadir yang masadir yang boleh menjadi sumber keberuntungan Allah Taala. 3 perkara ini. Satu iman yang benar, ada kesan iman dia, kemudian ibadah yang mana yang kita lakukan mujahadah insya-Allah. So, apa dalam huraian dia? Okey. Imam Hasan Banna menekankan iman, ibadah yang benar, bersih daripada segala-segala benda bid'ah. Ini satu hal. Maknanya kita lakukan benda itu dengan ikhlas, okey. Banyak orang ikhlas, tapi dia lakukannya dengan bid'ah, cara yang tak betul. Mujahadah yang jauh daripada perbuatan-perbuatan melampau dan kesan yang baik, ada kesan yang baik pada kehidupan si pelakunya.
Maknanya kalau kita melakukan ibadat itu dengan ikhlas, maksudnya cukup dengan syarat dia, cukup dengan rukun dia, bertepatan dengan kaifiat syarak. Begitu juga maknanya mujahadah kita ni, dia ada kesan dia dalam hidup kita. Okay? Dengan syarat kita pun tak lakukan dia dengan cara yang bid'ah, ataupun kita mencapai dia, kita memang bebas daripada apa dia kata takalluf, melampau dalam nak melakukan ibadat. Ya, antara kesan-kesan dia apa dia? Apa yang kita dapat? InsyaAllah kan? Allah anugerahkan kepadanya cahaya. Dengan cahaya itu dia dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Oleh itu dia dapat membezakan yang sama-sama dan campur baur. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Situ maknanya ada dua perkara. Maknanya kalau kita beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas, dengan cukup syaratnya, semuanya tak ada riak, tak ada campur aduk benda-benda yang lain, Allah Ta'ala akan beri kita dua benda yang sangat besar, iaitu maknanya dapat membezakan antara yang sama-sama dan campur baur. Maknanya kita dapat membezakan mana yang sama-sama, maksudnya Allah Ta'ala bagi kita ilham, bagi kita firasat, bagi kita petanda-petanda yang mengatakan ini betul, ini salah, ini betul, ini salah. Itu sangat penting bagi kita. Jadi dalam konteks ini, itu kita kena faham. Ibadat yang kita lakukan ada kesan cahaya. Melalui cahaya ini kita dapat melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang ada campur baur di antara sah dan tak sah, dan itu semua insyaAllah. Itu sekiranya kita melakukan ibadat yang sempurna dan melakukan mujahadah insyaAllah, ya. Okey. Dua, Allah memberikan kepadanya rasa kemanisan iman seperti yang dikehendaki. Dengan itu dia merasa bahagia dan lazat, yang amat sangat dalam melakukan ibadat. Allahu Akbar. Anak setiap kali sampai kepada isu-isu macam ni rasa macam lembik. Cuba terbayangkan sini. Maknanya orang yang melakukan ibadat seperti ini, dia rasa zuq, rasa kemanisan beribadat itu sampai dalam ungkapan-ungkapannya, dia tak rasa letih pun, tak rasa berat pun. Sebab dia melakukan ibadat itu dah ada lazat, ada kelazatan ni. Anda nak bawa contoh orang Melaka dengan orang mana, orang ni gimana tak makan cili api kat Malaysia? Kelantan. Makan mana jangan orang Kelantan pada dulu dia becek. Lada hidup tu berok-berok kata tak payah Melaka, tak payah. Orang makan cili api dengan orang tak makan cili api. Orang tak makan cili api atau bubur cili api, merah muka dia. Siapa? Bagus kepada dia cili api? Nikmat pada dia cili api? Tak nikmat kan? Apalah dia kata kau ni makan cili apa dia tu? Pedas perut tak bagus. Dia tanya orang Melaka. Tadi sarapan rumah Akhir Rashid. Dia kata Ustaz budak tu pedas tu. Tak apa, orang Melaka kan. Bab cili api ni nak tak kalah orang Melaka lah kan. Cili api tu kalau zaman anak muda dulu, kat dua je. Cek, kat separuh, cek, kat separuh lagi. Jadi sebiji tu 2 kali ngap je. Cili api. Itu orang Melaka lah tu. Jadi makan tempat Rashid tadi ada I have a problem. Boleh je kan, banyak. Bagi orang yang tak makan lada, dia kata apa lah, ayam pedang lah, susah apa, tak selera, tak kenyang lah aku makan pedang bro. Kenapa timbul dua tu? Orang yang tak lazat melakukan ibadah, dia solat dia rasa payah, bangun subuh payah, puasa ni lapar, haji ni ambil duit, apa pakai tudung ni panas lah. Ini orang yang pakai tudung ni tak berledih kalau kepala.
Ini orang sebut kat anak ni, telinga ni dengar dia, telinga ni dengar. Nama dia pun ada lagi dalam kepala, tak lupa dia. Ini dia kata pakai tudung-tudung dia, tak boleh dia kat kepala. Akhwat kita kalau buka tu boleh jalan kat luar, boleh jalan keluar. Asal janggal ke boleh ke? Selesai ke berjalan tak pakai tudung kat luar? Sorry dah, tak boleh kan? Tak boleh kan? Maksud guilty segilty-guilty. Pakai tudung tu bawa alhamdulillah. Alhamdulillah. Makan cili api dengan cancaluk, dengan patai, sedap. Orang makan cili api. Pasal apa dia kata? Yang pedas sudah tak pedas lah. Because itu lazat. Pedas tu lazat. Tak pedas, alah, tak percaya you lah makan. Kena ada sambal juga. Betul tak? Betul tak? Pasal apa tu? Dia sudah biasa dengan tu. Tak ada tu. Walaupun pedas, orang tak makan cili, kata susah. Dia kata lazat. Bagi orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala, dia tak rasa susah bangun malam, dia tak rasa apa, tak rasa apa. Because lazat, tak letih, tak apa pun, tak berat pun. Because seronok menghadap Allah Ta'ala. Bila dia sampai bab ni, kita rasa kan, ya Allah Tuhanku, jawabnya aku betul-betul buat. Kita kadang-kadang saat-saat kita tidur pukul 3 malam, nak bangun subuh tu, kalau tak ada Allah ni, tolong juga, bangun dia kan. Kadang-kadang pecik dia kata, diam nak tidur kan. Ada tak? Dia kan, maksudnya kita belum sampai ke taraf maqam lazat beribadah. Allah. Jadi orang yang macam ini, dia sudah lazat beribadah. Nampak tak? Ya. Jadi sebab itu dalam hadis Rasulullah ada 3 perkara dia. Kalau ada pada orang, dia akan maknanya akan rasa lazat dia. 3 perkara itu terdapat pada manusia, dia akan maknanya rasa seronok wajadah halawatul iman. Pertamanya, dia kasih pada Rasulullah dan Allah Ta'ala lebih daripada kasih yang lain. Yang kedua, dia mengasihi seorang mukmin semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kemudian dia benci masuk ke dalam neraka, kembali kepada kufur, seperti dia benci masuk pada neraka kan. So ada 3 perkara yang akan mendapat halawatul iman. Jadi ikhwah-akhwat, maknanya iman itu ada ke mana saja, dikicap oleh orang yang beriman dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ingatlah bahawa sekiranya kita betul-betul kembali kepada Allah dengan ibadah kita dan sebagainya, kita akan rasa lazat itu sendiri. Dan kalau kita tak sampai situ, kita korektilah diri kita baik-baik. Disitulah insyaAllah masanya kita akan cuba memperbetulkan baik semuanya ibadah-ibadah kita kepada Allah Ta'ala kan. Kadang-kadang kita beribadah ni, anda dah tahulah kalau ikhwah-akhwat dah macam mana. Kalau anda sendiri kadang-kadang bila terlalu banyak masyghul dengan benda-benda kita ni, sama ada masyghul dunia kita ke ataupun masyghul dakwah kita ke, kadang-kadang Allahu Akbar, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala selepas daripada kita bagi salam tu. Walaupun ada hukum pekah kan, hukum pekah ada. Kalau kita tengok salat tu 3 ke 4 nak kira berapa? 3 kan. Walaupun ada hukum syarat 3, tapi kita fahamlah bahawa kita salat tadi sudah menerawang jauh, pergi tak ke mana-mana kan, sampai kita lupa apakah kita salat itu 3 rakaat atau 4 rakaat. Maknanya kita tak, badan kita di sejadah, kepala kita tak bersama dengan jasad kita. Kalau kita tak terbang ke mana-mana, sampai kita lupa 3 ke 4 salat kita. Allah, ini yang kadang-kadang kita masih sangat-sangat sedih apabila situasi-situasi itu sampai kita maknanya kadang-kadang begitu kan. Jadi ini kisah masyhur firasat orang beriman. Ini kalau anda baca itu payah nak faham ya. Cerita ni maknanya peristiwa ini mudah sikit. Peristiwa yang sabit daripada Osman bin Affan, seorang lelaki telah masuk ke menamu dia. Kemudian Osman lantas berkata kepada dia, seorang pada kamu ni masuk, sedangkan di celah-celah mata dia ada kesan zina. Ini maknanya dalam setengah riwayat, Osman tengah berkhutbah. Satu orang masuk. Osman jawab terus. Dia kata, ada engkau orang ni masuk masjid ni, celah-celah 2 mata dia ada kesan zina. Jadi
sahabat dan juga maknanya orang yang hadir tu, maknanya tanya dia, ya Amirul Mukminin, maknanya apa ni, wahyu tak ada Rasulullah? Ada wahyu lagi ke selepas Rasulullah yang kau cakap macam ni kan? Dia kata tidak. Tapi firasat Allah Ta'ala bagi. Ya, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bil ghaib." Kamu takutilah firasat seorang mukmin sebab dia melihat dengan pandangan yang Allah Ta'ala buka pada dia. Allah Ta'ala buka nampak. Jadi hamba Allah ni tadi, bila ditanya balik, orang tadi apa kau buat? Dia kata memang betul lah Osman cakap tu. Tengok orang perempuan. Tengok orang perempuan ada kesan zina. Sebab zina mata tu pada an-nazar. Jadi bila tengok perempuan tu dah tengok lebih daripada yang diharuskan. Ya, bila tengok lebih daripada diharuskan, sudah ada kesan zina tu. Zina mata tu ada di celah-celah mata. Jadi dia mengaku, oh itu dia kan. Satu cerita lagi, kalau tak salah ada dalam sini insya-Allah. Ini cerita panjang sikit tapi seronok kan. Ya. Kisah ni kisah Umar. Dia di Madinah, ya. Dia tengah baca khutbah. Tengah sedar baca khutbah, bukit. Dia tengah baca khutbah tu. Tengah baca khutbah tu. Bukit. Umar pelik. Apa hal Umar? Tengah-tengah baca khutbah tiba-tiba bukit. Apa ceritanya? Waktu itu ada tentera di Syam yang tengah berperang. Umar nampak peperangan tu dalam, Allah Ta'ala bagi pada dia. Dia rasa Allah bagi pada dia. Dia nampak batu. Jadi dia seolah-olah dia bagi tahu kepada ketua tentera perang tu, kamu pergi ikut bukit sana. Sebab sini musuh kita kejar kan. Jadi Umar tak tahu. Jadi Umar tanya dia, Umar, apa yang kau cakap ni? Aku pun tak tahu. Tak lama lepas tu, orang yang masuk dalam medan perang tu balik ke Madinah. Dia kata, suatu kami dalam peperangan dan perang tu bertengah sengit dan kami tengah berapa dengan musuh. Aku dengar Umar kata bukit. Jadi kami pun naik atas bukit terus. Kami anggap itu arahan daripada suara Umar yang saya dengar. So pergi naik bukit, kami pun naik bukit, kami menang dalam peperangan. Antum tengok, kalau secara Allah Akbar. Ni Allah Akbar. Antum bayangkan Umar tengah baca khutbah di Madinah. Orang tu perang di Syam. So dapat Umar nampak dan bagi arah pada naik atas bukit. Dan dia dengar tu, faham itu suara Umar dan dia naik terus ke bukit. Memang dia menang dalam pertalian di antara orang yang tengah baca khutbah dengan orang yang ada medan perang yang jauh sebegitu jarak. Ini adalah firasat. Masa bila dia orang tahu, apabila sesudah habis perang, dia balik ke Madinah dan bagi tahu semasa hari sekian kami tengah perang, aku dengar suara Umar yang mengatakan bukit. Barulah sahabat-sahabat lain faham bahawasanya yang Umar kata aku pun tak faham kenapa apa tersebut. Aku pun tak faham. Aku tak perasan. Tiba-tiba keluar saja bukit. Itu Allah Ta'ala. Jadi sebab itu maknanya, inilah maknanya satu cerita firasat seorang mukmin itu, maknanya yazul bi nazarillah, dia melihat pandangan Allah Ta'ala. Allah buka pada dia insya-Allah kan. Jadi ya kawan-kawan sekalian, apa yang nak sebut kat sini, isu ni memang benar. Jadi kalau benda itu berlaku, kita tak boleh terima semua cerita macam tu. Okey, ini firasat. Jangan. Peter kata, semua ini menjelaskan kemanisan iman dan cahayanya yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yang benar-benar beriman. Kisah ini diterima dari sudut prinsipnya. Secara prinsip, cerita macam ini kita boleh terima. Namun dari sudut realitinya, apakah ia berlaku atau tidak, bergantung kepada pembuktian kesahihan sanad dia. Cerita itu betul tak? Ya kawan dan kawan sekalian, Nana nak buka di sini pengalaman-pengalaman Nana dengan kehidupan masyarakat. Benda yang macam inilah selalu digunakan oleh tokoh-tokoh kita. Benda yang macam inilah selalu digunakan oleh bomo-bomo kita, dukun-dukun kita yang kadang-kadang mengaku mereka ni adalah mengamalkan
perubatan Islam. Dia ni ada kemahiran, tahu tak? Ada kemahiran. Bila orang datang sini dia dapat tengok orang ni apa ya. Lepas tu bila datang tu dia tahu apa dia nak tanya. Bila dia tanya satu dua benda, dia dah tahu apa benda di sana. Nampak tak? Itu kemahiran dia. Tanya benda ni, jawapan dia. Tanya benda ni, apa jawapan dia. Bila ada tanya apa tu, jawapan dia tu, dia dah dapat jawab apa sebenarnya masalah orang ni. Dan dia pun buatlah benda dia nak buat, limau ke apa ke. Dia kata, menurut apa yang saya faham, ilham yang saya terima, Allah Ta'ala bagi tahu saya, awak ni kena bagian, awak kena gini. 5 dia sebut, 6 dia sebut, kena 3, kita dah percaya pada dia dah. Nampak tak? 5-6 perkara dia sebut, awak ni ada bagian, awak ni ada 5 perkara, 3 perkara kita cukup, kena tu, alhamdulillah, kita dah percaya pada dia dah. Jadi dengan itu kita boleh ikut. Ana, pengalaman Ana dalam benda-benda macam ni banyak. Yang nakal ada, yang sedih pun ada, kan? Ana nak bercerita lah. Satu yang berlaku dekat Rawang, kan? Antum mana rasa pernah baca yang sini-sini pernah baca surat khabar. Satu rumah asalnya nak penerangan hati. Kan? Dan akhirnya budak ni pergi dia, banyaklah benda dan akhirnya percaya dengan dia semua-semuanya. Akhirnya berlaku perkosaan. Satu kes kat Universiti Malaya, konon ada penyakit nak tegang hati, ada payah, susah nak hafal, susah baca. Pergi jumpa satu orang yang dikatakan bernama ustaz lah, kan? Ubat sampai satu peringkat kena mandi buyung, mandi gunung. Awak ni ada masalah, awak ni ada. Dan benda-benda yang disebut itu semuanya ada bertepatan dengan budak berasa. Ya, sebab dia dah faham dah. Dia tanya, budak ni kena jawab macam ni, awak ada ni, awak dia, mesti kena punya. Akhirnya budak tu adalah benda tu. Jadi nak ubatnya, awak kena mandi buyung, mandi bunga. 7 buyung. Tahu buyung tak? Alamak, buyung tak kenal. Buyung ni dia macam piuk, genting, lepas tu besar tu. Kan? Ada yang kecil, ada besar. Kalau orang Minangkabau ada buyung, si buyung kan. Buyung buat air secibuk, apa pak, batu katil. Tak pernah bahasa orang katil pak. Keluar hidup pasal jaguar mana dah. Faham? Tak faham tak payah. Buyung ni budak kecil lah, buyung. Okey, cerita yang tadi, bila sampai satu peringkat budak ni, saya dah kena mandi buyung. Alhamdulillah budak tu, dia kata awak kena datang seorang. Yang bawa kawan, ini ketua dia, awak kena datang seorang. Jadi budak tu percaya betul. Tapi alhamdulillah budak tu dia pun salah sekian lah. Cuma nak salah ni. Mandikan dia yang akan mandikan. Bila dia mandikan, syar'i ke tak lagi tu? Kau syarat kan? Tapi dia ustaz tu, level ustaz. Jadi ustazah kata jangan. Itu tak syar'i. Kalau nak ubat apa tak boleh pergi dengan orang. Kalau mandi apa tak orang perempuan mandikannya, kenapa orang lelaki yang mandikannya? Macam apa yang berlaku di Pahang. Yang satu orang lelaki yang sudah tak mampu ereksi dan tak mampu bersetubuh dengan isteri dia, pergi jumpa Tok Bomo. Ubat, awak ada penyakit gini. Malam ni kita, satu malam yang akan datang ni kita kena ubat begini. Dia tak boleh dengar suara budak. Dia tak boleh ada dengar suara budak malam tu di rumah. Dia suruh gitu je, bukan suruh suami tu keluar. Dia kata tak boleh suara budak, tak boleh ada budak di rumah. Jadi bila tak ada budak di rumah, bapak budak tu, suami orang tu kena bawa lah keluar budak tu rumah. Dan proses dia mandi. Bila mandi berlakulah persetubuhan. Ini cara orang menunjukkan dalam firasat dia, dalam ilmu dia, dalam tenung dia, dalam apa dia, menggunakan benda-benda macam ni, menggunakan ilham, menggunakan benda macam ni, firasat yang memang dia orang tu ada ilmu, ada kemahiran yang untuk sulur apa masalah hantar. Dia tengok muka hantar, lepas tu dia test soalan-soalan,
Kemudian dia tahu jawapannya, dan awak ni ada bagian, awak ni ada bagian, awak ni ada bagian. 5, 6 dia sebut, 3 dia sebut tu tepat dengan hantaran, memang tepat pun, anda sudah percaya pada dia. Ya kawan sekalian, benda ni jangan mudah dipercayai. Banyak cara orang dengan sihir, dengan apa untuk mengungkap benda. Jadi firasat, yes, kesan daripada iman itu, halawatul iman itu kita kena percaya. Tapi kisah-kisahnya yang hasil daripada itu, yang dia beritahu pada kita seolah-olah itu firasat daripada dia. Ittaqu firasatal mu'min. Firasat dalam Melayu pun guna firasat kan? Firasat ini akan membawa kita kepada kesesatan, ataupun maknanya paling kurang maknanya sesat ajaran agama Allah Ta'ala. Kalau tak berlaku perkosaan dan sebagainya, duit dan sebagainya, uang ni cari makan. Allah ya Tuhan, anak dalam bab ni memang anak ni bukan budak baik lah. Zaman kecil anak, zaman kanak-kanak anak ni termasuk dalam budak nakal. Budak nakal, tapi nakal anak kadang-kadang nakal berguna. Anak pernah cerita tak buat ngomong? Tak pernah kan? Belum. Kampung anak, jiran sebelah rumah anak tu adalah pangkat maknanya mak saudara sebelah apa ni, sebelah ayah anak, isteri lah, satu saluran lain melalui soal. Dia ni suami dia kahwin 2. Bila kahwin 2 dia susah hati, kurus tinggal daging dan tulang. Dia kurus betul, dia susah hati, maknanya susah hati merana lah kalau istilah kita sekarang. Panggil lah Tok Bomo, 1 bomo tak jadi, 2 bomo tak jadi, memang tak jadi punya lah. Dia memang sakit kan, sakit derita, menderita kan. Kita datang 1 bomo tu menilai lah. Anak pun nanti kat sana, mampu putih, keris, limau dah apa lagi. So kemudian dia pun menilai lah, buat itu keris tu atas asap, atas asap tu, asap kemenyan tu. Lepas tu dia masukkan dalam mangkuk putih yang dah ada air, tenggelamkan keris tu. Dia pun pusing, nampak lurus bayang tu, kembung lurus balik. Ini dia kata orang nak buat dia. Tapi sebenarnya bukan nak buat kat dia, nak buat kat orang lain. Tapi dia lalu ke tempat tu, badan dia lemah, maka dia nak kat dia. Pandai kan tu. Jadi ubatnya dia kata boleh, tapi susah sikit lah, agak mahal. Apa dia? Kaki hadapan kijang dara. Kaki hadapan, 2 kaki hadapan kijang dara. Macam mana nak kena kijang dara udah lontar kan? Memang payah lah. Tapi dia kata boleh. Berapa harganya upah untuk orang cari itu? RM60. RM60 bukan sekarang. RM60 zaman anak kecil pergi sekolah 10 sen. 10 sen tu boleh beli nasi lemak 5 sen, beli air batu 5 sen. Masa tu RM60 ni beratus sikit lah kan. Anak tak masalah. Balik rumah buat, anak dia tak bomol lah. Anak dia pisau belati atau anak layar dekat lampu punya tanah. Mana elektrik masa tu kampung kan, tak ada. Ambil mangkuk putih tu anak, buruh juga kat situ, buat. Ada bayang suku, lurus, kembung lurus. Nanti dia tak ngomong. Apa ya? Macam mana ya? Rupanya jelaga, apa tu jelaga, asap kemayang dengan asap lampu tu. Bila dia lekat dia apa tu di pisau tu, dia lekat kat situ, ada hitam, dia lekat kat situ. Bila kita masuk dalam air, bayang asap tu dia kumpul. Dia kata tak boleh ada touchlight. Kata pasal apa dia kata ada touchlight? Kenapa nak ambil touchlight tu? Hilang lah bayang touchlight kan? Itu dia tak bagi. Anda tunjuk kat keluarga anak. Ini dia untuk rumah malam. Jangan bagi dia naikkan, hambat dia terus. Naik, turun tak bertangga lah. Kerja-kerja anak zaman-zaman lagi kecil, banyak lagi cerita-cerita lucu lainnya. Jodoh orang dengan apa ni, pergi pukul 5 buat kan. Tok, Assalamualaikum. Kita mari tu. Ni cucu-cucu kata mari apa semua. Kan. Assalamualaikum. Lagi kan. Betul malam ni cucu ada masalah sikit, kita tak boleh buat malam ni. Tak cerita betul aku punya cucu. Sial orang tipu. Jadi benda macam ni lah. Kalau yang firasat-firasat tadi ni,
dia berkata macam itulah. Dia ada ilmu dia, kemahiran itu. Dia buat tu, orang macam ni mesti ni dia punya, mesti teka dengan soalan-soalan macam akhirnya kena. So memang betul ada soalan di kalangan pelajar-pelajar. Di CCMF dulu macam ni cerita, macam ni cerita, memang ada buat penipu-penipu macam ni. Jadi sebab itu dia kata cerita-cerita macam ni secara prinsip kita boleh terima, tetapi maknanya secara asasnya kita mesti tengok apa dia kebenarannya dan macam mana. Kalau riwayat, kena tengok riwayat dia apa semuanya. Dan kalau dia pada depan mata kita, kita buktikan apa dia sebenarnya kan. Sihir, kemahiran menipu dan sebagainya. Anda tengok tunjuk Pak Belala kan. Tunjuk Pak Belala. Orang tanya dia mana pangkal, mana pangkal, mana ujung kan. Memanglah pangkal terkenal ujung. Ada orang belalang, mana pangkal, mana ujung. Itu dia jumpa belalang kan. Ini pun macam itulah dia juga. Jadi sebab itu maknanya mana menjelaskan bahawa dalam konteks ini kita ingat mimpi, ilham, lintasan-lintasan hati, semuanya memang berlaku. Tapi beliau tidak menolak maknanya secara total. Dia tidak menolak secara total, tetapi maknanya harus diperhatikan betul-betul sekalipun mana ilham kasyaf berlaku, tetapi maknanya dia tidak menjadi sumber hukum secara tersendiri, kerana ia sering meragukan dan selalu campur baur dengan perkara-perkara sama-sama dan tidak jelas, sesuatu yang bersifat maknanya demikian tidak boleh dijadikan maknanya hujah. Apatah lagi dalam dunia kita sekarang ni banyak penipuan yang berlaku. Jadi sebab itu kita kena ingat, mimpi ke, kasyaf ke, apa ke, itu kita tidak boleh pakai dia, terutama sekali kalau dia bercakap dengan syarak, kena out teruslah. Dan yang keduanya kena perhatikan siapa orang ni. Orang kadang-kadang mau fasik je kan. Kita tengok. Jadi hal-hal macam ni kita kena harus berwaspada dalam konteks kita sekarang ni. Banyak orang kasyaf, banyak berlaku maknanya dia tenung dan sebagainya. Benda-benda macam ni kita tak boleh pegang. Macam zaman dulu, zaman kami dulu ada satu pasangan tu, satu couple lah. Isteri dia, bukan isteri lagi, tunang dia belajar kat Mesir, dia kat Malaysia. Masa tu kalau tak salah dia belajar kat UM lah. Jadi bila sampai satu peringkat, dia ni jenis orang suka mengkaji falsafah, semua belajar ni. Sampai satu peringkat, dia kata kiamat tu dah dekat dah. Mungkin tahun-tahun depan ataupun bila dah dekat sangat dah, dokek sangat dah kita negeri kan nak kiamat. So dia pun hantarlah mesej kepada surat kepada tunang dia kat Mesir, baliklah, kita dah tak lama nak kiamat lagi, nanti takut kita tak ada kahwin apa semua. Gila punya kerja. Alamat kiamat tak ada. Mimpilah kau berapa puluh ribu kali pun tak ada siapa boleh tahu alamat kiamat bila nak kiamat. Alamat kiamat ada, tapi nak kiamat tahun depan, sekian hari bulan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, nanti tak ada siapa boleh. Mimpi ke kau, kasyaf ke kau, ilham ke kau, azab tak boleh pakai. Sebab Rasulullah ni betul. Jadi sebab itu kalau ada cerita-cerita macam ni, antum rasa macam alah takkanlah nak percaya kan. Kau belajar, dah ada iman, dah ada ilmu dalam batu duit, kita susah nak tapi orang awam sana, orang di luar sana, itu yang hantar sampai hantar surat-suruh balik. Muncullah isteri apa dia tunang dia tu, kata ngawuk dia pahal kan. Alhamdulillah kahwinlah. Tunggulah tak kiamat-kiamat lagi, dia pun dah meninggal. Jadi sekiranya ada yang bertanya, jika demikian apa faedahnya ia berlaku? Kalau kita apa faedahnya berlaku maknanya kasyaf apa semua ni? Ada yang menjawab, untuk menjadikan petunjuk sekiranya ia tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Di samping mana ia juga menambahkan kuat keyakinan kita sendiri. Jadi kalau ada betul yang hal-hal macam ini, itulah dia. Untuk mana kita ada bayangan-bayangan, ada gambaran-gambaran apa tindakan kita ke depan. Jadi itu sebenarnya kita tengok sebab itu Rasulullah SAW sendiri kadang-kadang kalau dia menghadapi satu benda yang sukar apa semuanya, dia selalu bertanya kepada sahabat. Siang-siang lagi, pagi-pagi itu dia tanya, semalam siapa dia mimpi? Aku mimpi keluar. Jadi di situ mungkin ada petunjuk-petunjuk ru'yah salihah, mimpi-mimpi yang sebenar, insyaAllah kan. Sikit lagi ni.
Jadi apa ni, daripada asas ini kita dapat menanya kami pemeliharaan sumber hukum syara supaya sentiasa bersih daripada benda-benda yang karut, syubhat, ilham-ilham dan sebagainya ini. Yang keduanya maknanya kesederhanaan Al-Banna sendiri dalam menerima Islam, dalam membawa Islam, tidak cuai dan tidak melampau. Dia tidak menolak secara mutlak wujudnya ilham, lintasan hati, mimpi, kasyaf dan sebagainya. Tidak melampau dalam menerimanya juga, tak melampau. Kita ingat benda tu boleh berlaku, tapi kita kena pastikan sejauh mana ketepatannya dengan syarak dan siapa orang itu. Kalau dia pun tak pernah ngadap masjid, tak pernah ngadap kiblat, dapat kasyaf, so dia dah berkata, aku lebih baik pada kau lagi, insyaAllah kan. Itu mudah kita jawab kan. Yang susahnya sekarang ni orang mudah terpengaruh kan. Okey. Perhatian pada asas ini insya-Allah benar menutup pintu-pintu daripada puak-puak dajjal yang menyelamatkan mereka dan menyelamatkan mereka daripada ditipu. Dengan ini selamat daripada ditipu kan. Atau tengok Rasul Melayu macam-macam cerita kan. Percaya tu ya? Dia beradab dalam perkataannya dan membentangkan hakikat dengan tidak melampau dan tidak juga melukakan orang lain ya. Maknanya siapa yang berbeza pendapat dia tidak tajriahkan, dia tidak lukakan mereka, dia tak maknanya juga. So ini yang sikap-sikap yang harus ada pada kita sendiri insyaAllah. Seterusnya al-asbab rabi' yang keempat. Cukup. Okey, insyaAllah Hana buka sikit persoalan lah, sebab benda-benda macam ni maknanya dia ada banyak-banyak yang mungkin timbul persoalan-persoalan dalam bab mimpi, bab kenong, bab apa. Kalau ada benda yang atau nak tanya, kita bersedia untuk jawab apa yang kita boleh jawab lah. Kita tak ada ilmu, kita tinggalkan insyaAllah. Kalau ada pengalaman barangkali yang mungkin kita cuba perhatikan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tanya, kalau mimpi kan ada satu mimpi yang yang orang taksikan. Contohnya macam kalau dia mimpi kucing ke, mimpi tikus ke, ada masa-masa tertentu, adakah itu benar diterima? Takbir mimpi lah, takbir mimpi namanya. Takbir mimpi. Takbir maknanya menyatakan tafsir mimpi kita tu lah. Apa tafsirannya? Okey, ada lagi. Ya, selamat. Dan soalan tentang macam mana orang berubat melalui penggunaan secara baik, tapi menggunakan ayat-ayat Quran. Okey. Rupal. Okey, soalan ini tadi itu masuk dalam at-tirah. Dalam bahasa Arabnya la udwa wala tirah. Tirah ni macam kalau dalam kita macam apa ni, tengok alamat-alamat yang kita dapat sebelum kita buat ataupun bermimpi dan sebagainya kan. Kalau masyarakat Melayu kalau nampak kucing macam mana, kalau nampak biawak apa, kalau mimpi tercabut gigi apa dia kan, cabut gigi atas ke, cabut gigi bawah ke kan. Itu semuanya kalau dalam masyarakat Melayu, kalau kampung anak, kalau tercabut gigi, gigi mana? Gigi belah atas, atau belah atas nak mati. Kalau gigi belah bawah, orang bawah nak mati. Betul lah, kalau tak ada orang mati belah, lagi lah. Itulah orang mimpi dah kan. Itu satu. Kalau nak berjalan, maknanya kita pulau-pulau jumpa ular kan, ataupun tengah-tengah jumpa biawak, sial kan. Ini tak ada dalam syarak. Benda-benda itu tak ada. Jadi kalau ada takbir-takbirnya pun tak terpakai. Dan mimpi yang kait terus dengan mimpi ru'yah salihah. Dia mimpi yang betul ni, kita tidur dalam keadaan kita bersih, berwudu, dan kita membaca apa yang sepatutnya kita baca dalam sewaktu kita nak tidur. Dan dia belum sampai kepada sebelah nak pergi kepada belah fajar kan. Sebelum subuh lailah kan. Awal-awal mereka awal. Itu yang kita ru'yah salihah, dan tak ada cerita karut-nyarut gitu kan. Jadi di situ maknanya kita rasa mimpi adalah mimpi. Jadi kalau macam mana kita nak, awak tanya kita, aku semalam mimpi kucing lah, aku semalam mimpi aku berenang dalam laut lah, khair insyaAllah, bagus insyaAllah, bagus. Sebab apa?
Semua urusan mukmin tu bagus, tak ada yang tak bagus kan? Ada tak urusan mukmin yang tak bagus? Semua bagus. Kalau dia kena balak, dia sabar, bagus. Kalau dia dapat nikmat, dia syukur, bagus. So, kulluhu bagus. Semuanya dah bagus ya. Jadi sebab itu dalam mimpi-mimpi yang macam itu, mimpi itu mungkin kadang-kadang kita makan terlebih banyak, kita mimpi. Ataupun kita maknanya tidur dalam keadaan situasi terlalu panas, ataupun terlalu letih, ataupun kita menghadapi satu isu yang segabut dalam kepala kita. Dia menghantui kita kan. Jadi kita tidur terbayang-bayang, kalau susah macam-macam lah kan. Jadi sebab itu mana mimpi-mimpi yang seperti ini. Ada mimpi salihah, ru'yah salihah ada insyaAllah kan. Sebab itu Rasulullah selalu bertanya kepada sahabat, kalau dia menghadapi benda-benda yang sukar, dia akan tanya sahabat, siapa ada mimpi semalam? Apa? Mungkin dia dapat situ tanda-tanda ataupun firasat seperti isyarat-isyarat dari Allah Ta'ala. Tapi kalau macam kita ni, alah tak adalah. Mimpi-mimpi apa tu yang ada dalam surah khabar tu apa? Bintang tu. Tengok bintang tu, contoh bintang tu. Kau lahir apa namanya? Itu sebenarnya Al-Karun Mamarun. Tak payahlah. Oh, hari ni kau bertuah, hari ni kau tak bertuah, hari ni lah. Anak bintang anak kalau ikut itu bintang kala jengking. Kalau jengking ni orang suka warna biru, memang ada suka biru. Memang ada minat biru. Sesudah kahwin saya jadi bertukar sikit. Banyaklah. So macam-macam lah. Anak sikit tak percaya, tapi dulu seronok baca kita tak percaya. Kau tak percaya pula kan. Tentang macam tadi maknanya menjampi dengan ayat Al-Quran. Ruqyah boleh tak ada masalah. Ruqyah kita gunakan sama ada Al-Fatihah atau apa juga ayat Al-Quran, ataupun ruqyah ma'thurah, jampi-jampi yang kita ada sanad dia. Ada sanad dia sama ada Rasulullah buat ataupun para sahabat buat. Macam satu ketika dulu kan satu orang sahabat tu, orang panggil dia, tolonglah jampikan aku apa-apa orang sakit. Dia pun baca surah Fatihah, tiup orang sehat pula. Waktu bagi dia sebuah kapit, bawa bagi benda Allah. Satu mana Rasulullah benda ni halal ke? Tak halal kan? Alhamdulillah, boleh lah. Cumanya daripada situlah kadang-kadang Tok Bomo ni mengambil sanad yang dia buat benda-benda Al-Karun Mamarun dia tu. Itu masalah kita kan. Jadi kalau kita sendiri nak buat, jampi dengan Quran, jampi dengan maknanya yang mahzurat yang kita terima, jampi-jampi tu yang ada sanad-sanad dia. Kalau untuk belajar sikit daripada ni, katalah kalau ikut Ustaz Haruddin Syifa Darul Syifa kan, dia akan bermula dengan permulaan yang sangat bagus lah. Bermula dengan kita tahu hukum akam, bermula dengan memperkuatkan akidah. Lepas tu bermula dengan maknanya dia membina diri. Ada ayat-ayat untuk diri kita sendiri. Sebab kalau berubat-berubat ni, kalau kita tak pagar diri kita, tak ada bina diri kita, tak ada benteng diri kita, kita akan mengikut benda-benda macam tu kan. Jadi sebab itu maknanya ruqyah ni boleh jampi boleh, tapi mesti dia dengan syarat-syarat yang kita sebut di Quran. Dan caranya sebab ada kita tiupkan dengan air. Itu soal medium of perubatan. Selagi medium itu tidak bercanggah dengan syarat, okeylah. Pokoknya dengan air ke, menggunakan air kan, macam-macam dia sebut kan. Jadi kadang-kadang medium dia ni dia menggunakan lada. Kalau mengambil jin, mengambil apa semua dia dibanding dengan lada kan. Itu medium. Garam dan sebagainya. Jadi itu medium perubatan. Selagi medium itu kita kata tak salah, kita terimalah. Tapi ini pun kalau ikut pengalaman anda, kadang-kadang kelakar juga kan. Kadang-kadang kelakar juga. Anda nak tunjuk pada satu kelakar kan? Kelakar jin. Jin ni apa dia takut? Di antara benda yang jin takut, macam tadi lah, garam dan sebagainya. Tapi ada satu benda yang paling kelakar sekali, dia takut gajah. Dia ni takut. Cerita je lah dalam ilmu jin pokok dia tu lah. Anak pun tak tahu lah seorang mana, anak tak belajar jin. Anak belajar syariah je. Dia orang belajar jin, dia kata di antara benda yang jin takut ialah raja. Jadi apa simbol raja? Apa simbol raja? Seluruh raja pakai benda ni apa? Tengkolok, tanjak. Saya kata tanjak, saya kata tengkolok kan. Jadi kat mana mudah dapat gambar tengkolok? Gambar raja bertengkolok, kat mana mudah dapat?
duit ataupun stamp. Stamp. Jadi dia kata kalau tak nak jin masuk rumah kita, supaya dia takut masuk rumah kita, tampallah gambar besar-besar kita kolok, jin tak masuk. Anda rasa macam tak ya je, hidup semua tu cerita kat dalam. Itu dalam ilmu dia lah, kita tak belajar jadi sebab itu kadang-kadang ada yang kelakar lah Jadi yang penting bagi kita tak kisah benda tu, tapi kita kena belajar mana yang dengan bentuknya. Kita kata jampi selagi daripada ayat Quran, selagi daripada maknanya jampi-jampi maksurat. Dan ada yang mengatakan selagi dia jampi-jampi itu tidak daripada syirik, walaupun dia banyak kita gunakan jampi-jampi Melayu dan sebagainya, kita mohon kepada Allah Ta'ala, tak ada masalah. Tapi ada orang yang menolak jampi-jampi Melayu, dia orang tolak sebab dia kata itu bukan daripada makhluk. Ada yang mengatakan selagi dia tidak ada unsur syirik, jampilah. Dan bedah secara gaib, rawatan batin. Anak rawatan batin ni anak tak berapa percaya sebab tak ada lagi yang percaya. Ada kawan anak buat belah batin, dia punya cakap peti suara dia rosak. Jadi akhirnya tak ada suara. Akhirnya pergi berubat dengan peti pun dah tak boleh dah. Pergi berubat dengan satu katanya pawang lah di Shah Alam, buat belah batin. Berapa kali belah, berapa kali gul habis, balik macam tu juga. Akhirnya suara dia tak berubah pun. Jadi anda tak berapa percaya sangat dalam bab bedah batin ni. Anak sendirilah. Dia sebab ada kalau nak bedah, dia doktor bedah. Pergi jumpa doktor bedah, tak payah bedah tu. Kadang-kadang ada yang ilusi dan macam-macam dia berubah, sihir dan sebagainya. Sebab dia ni banyak bergantung dengan maknanya sihir, betul bergantung dengan jin dan sebagainya. So sebab itu jin pula ada yang jin Islam, ada jin kafir. Jin Islam tu pun ada yang warak, ada yang macam manusia lah. Manusia ni kan ada yang warak kan kaki masjid, ada manusia kaki erat kan. Iblis pun macam tu juga. Kena iblis yang kaki maksiat dia kan. Sama lah. Sebab itu dia mukalaf. Jin tu mukalaf macam kita juga kan. Jadi sebab itu dalam bab itu sahabat dia tu jin kafir, memang datang. Datangnya sebab itu maknanya perbuahan ni kalau dia bersahabat dengan jin tu kadang-kadang dia ada kat situ lah kan. Anda biasa tengok maknanya zaman anak kecil dulu, satu orang yang berubat dengan rumah macam ini, dia buat scanning yang telur ayam. Telur ayam kampung. Dia tak nak telur ayam yang ni, tak nak. Telur ayam kampung juga. Dia scan dan dia buat nak ambilkan penyakit tu dengan telur. Dia buka perut tu, dia letakkan telur tu di atas perut tu, dia pusing, berbunyi. Ingat tak dia? Bunyi. Di belakang dia tertingkap, mesti terbuka. Dia bila dia buat tu, di belakang mesti terbuka. Lepas dia coba, tak jatuh ke tanah telur. Maknanya ada makhluk Allah Ta'ala yang betul. Ada makhluk Allah Ta'ala yang sambut. Dia berubat dengan licin. Muhammad. Jadi sebab tu dalam benda-benda macam ni kita elakkanlah kalau boleh benda-benda yang macam tu akan menimbulkan benda-benda yang syak. Kita baliklah al-halal bayyinun wal haram bayyinun kan. Yang halal tu jelas, yang haram tu jelas. Di antara itu ada yang umur mustabihat, benda-benda yang maknanya tasyabuh, benda-benda yang sama-sama yang kita tak tahu apakah ia benar atau tidak. Jadi siapa yang tinggalkan benda syubhat, dia selamat agama dia. Siapa yang buat benda syubhat, mungkin dia jatuh benda-benda yang dosa. Jadi sebab itu min husnul islam bari taruhu ma la yani. Islam seseorang itu yang baik pada dia tinggalkan benda yang tak sempau pada dia. Tinggalkan benda yang kita kata syubhat dan tidak maknanya meyakinkan kita. Berubatlah dengan elopati ataupun benda-benda yang kita nampak jelas, ya. Berikhtiarlah, sembuh alhamdulillah, tak sembuh pun alhamdulillah. Itu kita ingat, penyakit ni kifarat. Orang tak sakit tu kita bimbang juga, tak ada kifarat pada dosa kita. Tak ada orang yang tak berdosa kan. Jadi sebab itu kifarat satu daripada kifarat dosa kita yang sakit. Jadi sebab itu maknanya kita berubat juga, tapi bersyukur juga kita sakit. Kerana itu maknanya Allah Ta'ala jadikan dia penebus dosa kita, kifarat pada dosa-dosa kita, insyaAllah, penghapusan pada dosa kita. Bukan senang nak hapuskan dosa kan.
Jadi sebab itu kalau dengan sakit itu Allah Ta'ala hapuskan dosa kita, kita bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama kita berubah. Wallahu a'lam. Okey, hari ini Tariah ada satu lagi. Nak tanya, petanda yang berlaku dalam kehidupan kita, contoh macam kaca, cawan, pecah, macam dia membagi him, kita boleh percaya? Ya, benda macam tu, kaca-kaca pecah, melayang apa semua ni, benda main dengan jin lah. Benda tu jin yang main peranan. Ana tengok pak saudara sabit anak, suami kepada adik mak anak, suami kepada adik mak anak. Allah yarham, dia dah meninggal. Dia ni tidak bohong, dia ni tidak bohong, tapi dia mengamalkan ilmu yang cukup hebat, ilmu hitam. Dia mengamalkan ilmu hitam. Dan alhamdulillah sampai satu masa dia banyak berdialog dengan ayah anak. Allah rahmat ayah anak. Umur dia tuan sama dulu. Banyak dialog, banyak bincang dengan ayah anak. Dan akhirnya lah ada satu masa dia sadar, dia bertaubat. Tapi bila dia nak bertaubat, nak buangkan ilmu dia tu, dahsyat. Memang dahsyat. Penyapu tu bang, penyapu lidi tu, penyapu apa saya betul bang, syuk. Benda yang terletak atas kepala terubah. Habis, pinggan bangku. Anak-anak sakit, isteri tak tahu apa nak buat kat rumah, mak saudara anak tak tahu apa nak buat. Habis. Jadi dia sabar dan dia berterusan untuk menghapuskan benda tu. Dan sampai satu peringkat, maknanya dia kena buang alat-alat, medium-medium yang dia pakai guna untuk ilmu dia itu ke dalam satu apa tu sungai. So akhirnya dia buang. Jadi buang tu, masa nak sampai pada peringkat nak habiskan semua tu memang betul. Jadi maksudnya benda yang macam tadi tu, sana melayang, sini melayang, itu adalah penggunaan jin. Seorang-seorang yang anak kenal dia orang ini, dan anak pernah bawa satu orang pergi berubat dengan dia. Dia memang bersahabat dengan jin. Kalau orang berkelahi suami isteri, suami tu lari atau isteri tu lari, jadi suami atau isteri tu pergi jumpa dia, dia buat 2 hari lagi balik lah. Selepas dia buat tu 2 hari balik, tanya dia, Pak, gimana kau buat benda ni ya? Dia orang Kelantan. Pak, nama dia Mustafa. Pak, kau buat ke mana? Buat ke mana? Dia kata mudah je. Aku suruh orang yang aku ambil. Heret telinga klik-klik lah. Maknanya dia suruh jin itu heret telinga balik lah. Jin. Jadi dia tu maknanya memang sihir lah. Memang hebat lah untuk bomoh. Kebomohan dia tu memang sihir. Memang hebat. Sebab dia guna jin suruh lagi balik. Jadi benda-benda macam ni memang berlaku. Jadi dia ni juga satu masa berubat dengan dia, ada satu orang tu yang minda tak betul lah kan. Adalah banyak ramai lagi berubat. Anak bawa seorang tu, bawa dia minta telur ayam juga. Telur ayam dan arang buntut wali yang guna kayu api. Tak nak guna minyak, tak nak guna gas, kayu api. Apa pula cari kedai Cina yang masak dengan kayu kan. Ambil lah tu bawa bagi kat dia. Dia pergi bilik tu, dia sapu arang tu dekat telur tu, sapu lepas tu sapu dengan kain balik, tengok keluar gambar tengkorak sebiji gambar tengkorak. Kata gambar dia apa? Gambar dia dalam satu, dia kata kepala dia aja. Maknanya dia tak ada apa. Orang bukan buat apa dia ke, tak ada hikmat orang, tak ada buat, tak ada apa. Memang kepala dia sendiri. Yang betul tu sakitrik kes lah. Sakitrik kes. Tapi siapa yang tunjuk pada dia, apa yang buat? Ada bagian jin lalu king. Jadi sahabat jin tu sama ada jin Islam atau jin kafir. Dan hamba Allah hanya dia begitu, maka dia tak boleh masuk Baitul Maqam. Dia tak boleh masuk dalam masyarakat. Guru cara makan aiskrim. Panas tak boleh masuk masjid. Sampai satu kawan dia kata, dia tampar sekali. Ada kawan dia pergi sekali dia. Tapi ni dia semua ni tinggalkan bakpu, tinggalkan. Aku tahu lah. Dia tinggalkan sekarang ni alhamdulillah dia berubah. Dia berbohong juga, tapi dalam yang macam kita kata tadi lah, balik pada Quran, balik pada manusia. Jadi
Dalam soal perbomohan ini, orang bersahabat dengan jin, bersahabat dengan alam-alam gaib. Jadi sebab itu kita tak tahu apakah itu jin yang itu jin kafir ke, jin Islam ke. Kalau jin Islam pun kita tahu jin warak ke, jin fasik ke, itu kita tak tahu. Jadi sebab itu, kalau boleh maknanya pastikan mereka ini bomoh-bomoh ataupun dukun-dukun yang ruqah, menjampi dengan jampi yang bermaksud ataupun jampi bayar Quran Karim. Dan kalau dia buat pun maknanya kita rasa tidak ada benda-benda yang bercanggah dengan syarak. Okeylah. Kalau tak, maknanya kita pergi dengan apa ni, elopati lah, setakat mana yang kita boleh, insyaAllah. Jadi yang saya itu saja ikut, kita cukup lah setakat boleh, insyaAllah. Kita dah tambah 5 minit. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.